Tetapi mengikut Imam Ahmad dia tak ada. Tak ada itu maksud supaya tak ada jugalah. Bukan tak ada itu makna lepas pada ayah dia lahir itu baru dia beranak. Tak. Makna tak ada sampai kepada umur tahammul. Lepas tu umur tahammul ni macam-macam pula. Pendapat ulama'nya khilaf pula. Sebab itulah dalam kitab usul hadis dia sebutlah tentang umur-umur tu. Ada di antaranya 7 tahun. Itu paling kurang lah. Ada di antaranya 10 tahun. Ada di antaranya mengatakan kena 15 tahun balik. Baru boleh diterima riwayat dia tu. Kalau sebelum pada tu dia riwayat tu dikira putus riwayat dia. Tak pakai. Di sini disebutkan bahawa ada seseorang lah tanya Nabi SAW. Nabi SAW tak jawab. Sebab apa? Dia nak suruh. Dalam riwayat yang lain dia sebut, iaitu Nabi SAW suruh turut dia semaya. Turut. Yang ni selama 2 hari. Inilah. Lepas pada akhir sekali dia pun tanya, mana orang tanya tentang waktu semaya ni. Jadi dalam nuskhah ada dengan ana ni lah, tak tahulah orang lain. An-nasailan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu je. Tapi dalam setengah-setengah nuskhah yang lain dia ada sebut sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mawaqitis salah. Ada ke tidak? Tak tahulah, tengoklah masing-masing lah. Kalau ada iyalah, betul juga mengikut satu nuskhah. Kalau tak ada pun tak apa juga. Sebab selepas ni kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, di mana orang yang bertanya tentang waktu semaya tu? Hak tolak lah. Tak apa juga. Mana tentu dah tanya ni tanya gapo. Tanya tentang waktu semaya lah. Walaupun tak ada di awal ni, tapi di akhirnya ada. Tak jadi masalah. Supaya apa? Supaya orang tu tengok sendiri. Hak Nabi SAW buat tu. Daripada cerita lebih kemah. Maknanya kalau dengan cara praktikal. Di sini menunjukkan Nabi SAW nak ajar kepada kita, ada kalanya sesuatu amalan itu lebih baik ditunjukkan secara amali, secara praktikal daripada cerita saja. Lebih baik. Macam di sini dia buat. Pahak Nabi SAW tunjuk ni secara amali ni bukan seperkara banyak lah. Dia tunjuk secara amali. Daripada bab ibadat sampai kepada bab muamalah, sampai kepada bab pemerintahan dan lain-lain. Itu dia tunjuk sendiri bagaimana tindakan dia, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Nabi SAW. Dalam semua perkara kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok. Misalnya dalam Quran sebut wa amruhum syura bainahum, ringkas macam mana dia bermesyuarat. Lepas tu suruh perang dengan orang kafir. Bagaimana perang? Kalau tinggal semaya, nak lagu mana? Itu hak dia tu berlaku kepada Nabi SAW. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Mula-mula dia bersembahyang fajar ketika insyaqqal fajru, makna terbit fajar. Yang dimaksudkan dengan fajar di sini ialah fajar shadiq. Baginda bersembahyang ketika seseorang itu tak kena, tak cai muka, saing dia, ataupun syak perawi ni maknanya lafaz tu macam mana, dia tidak kena orang yang dekat dia, tak kena muka saing dia ke, atau tak kena orang dekat dia. Lebih kurang je lah maksudnya. Cumanya lafaz itu dia syak perawi di bawah lagi lah syaknya, di bawah daripada Abu Musa tu. Kemudian Nabi SAW suruh Bilal mengiqamatkan. Apakah tak ada bas? Dah, ada juga. Cuma dalam kitab-kitab hadis ni selalu apabila dia sebut iqamat, bukan makna iqamat ni qamat tu saja. Tidak. Iqamat itu mengucapkan sesuatu untuk mendirikan sembahyang. Yang sunnahnya untuk mendirikan sembahyang itu ucapkan apa? Azan. Lepas tu baru iqamat. Jadi perkataan iqamat dalam hadis ini dia memberi makna menyuruh melakukan sesuatu dengan maksud untuk mendirikan sembahyang. Apa dia? Yang ini azan dan iqamah. Dalam istilah hadis ni dia itu kadang-kadang iqamat tu dia kata azan. Ada juga pun
Azan, perkataan azan digunakan juga dalam hadis-hadis dengan makna iqamat. Di sini iqamat dengan makna kedua-duanya sekali, bukan makna qamat saja. Tidak, bukan makna qamat saja. Tapi tidaklah pula bermakna kalau tidak azan tak boleh, boleh juga. Tetapi apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ada azan dulu, lepas tu baru iqamat, bukan iqamat saja. Ketika matahari tergelincir dan ketika seseorang itu berkata intasafan nahar, intasafan nahar, maknanya dengan sirah khabar, cerita tu intasafa. Tetapi ada juga dalam setengah-setengah nuskhanya dia berbagi ratah alif hamzah tu, hatta qala al-qail antasafan nahar. Betul juga kalau lagu tu pun, kalau ada lagu tu pun betul juga, cuma jumlah tu jumlah insyaiyah, bukan khabariyah. Kerana apa? Kerana hamzah di situ dikira sebagai hamzah istifham, maknanya buang, iaitu hamzah wasalnya dibuang. Seperti dalam Quran, astafal banati alal banin. Astafa, ini asal dia istafa. Istafa, buanglah hamzah wasal tu, itu mengikut kaedah dia lah, tak salah kalau lagu tu pun. Tetapi yang lebih kemahnya iaitu kalau kita baca dengan baris bawah hamzah tu, yang ni hamzah wasal, pakai hamzah wasal, yang ni jumlah di sini jumlah khabariyah. Sebab apa? Berdasarkan riwayat yang lain, iaitu disebutkan dalam bentuk khabar, dalam bentuk khabar, berdasarkan riwayat yang lain. Sebab apa? Dalam Muslim dia ada sebut gini, wal qail yaqul qadin tasafan nahar. Kalau qadin tasafan nahar sudah tentu hamzah tu hamzah wasal dalam Muslim, bermakna hak ni lebih kuat kalau pakai dengan hamzah wasal. Dari segi maknanya tidak salah, cuma kalau kita kata antasafan nahar, bermakna orang yang berkata tu dia kata, adakah telah tengah hari dah kah? Maknanya begitu. Maknanya awal benar lah, ketika baru gelincir tengah hari dah kah? Agak-agak macam tak jelas lagi tengah hari kau tidak. Gitu. Pasal apa? Awal benar. Wa huwa a'lam, dan Nabi SAW lebih mengetahui. Kalau tak gelincir lagi, takkanlah dia nak semaya, maknanya begitu. Jadi kalaupun ada orang kata tengah hari dah kau ni, diri dah kau matahari, kalaulah tak gelincir lagi, tentu Nabi SAW tak semaya. Itu maksud dia. Kemudian dia suruh Bilal pula, dan seterusnya. Bilal pun iqamat seperti tadi juga. Maksud iqamat ini mengucapkan sesuatu yang disyariatkan sebelum mengerjakan sembahyang. Apa dia? Iaitu azan dan iqamat lah. Ketika matahari terbenam dan suruh Bilal iqamat untuk isya. Seperti tadi juga, hina ghaba syafaq, ketika lenyap ataupun hilang syafaq. Pada keesokan harinya baginda selesai bersembahyang subuh, bersembahyang subuh dan selesai, faqulna, dan kami kata, atala'atis syams, matahari naik dah. Maknanya dekat benar naik matahari. Naik dah ke matahari? Maknanya dekat benar, ujung benar. Kira-kira lepas sudah sembahyang tu kak, naik matahari. Matahari naik dah. Gitu. Lepas tu bersembahyang zuhur pula pada waktu asar pada hari sebelumnya. Di sinilah dulu kita sudah bincang dah, mana bincang dah tu tak payahlah waktu mustarak gapo tu, sudah bincang dah. Dan bersembahyang asar ketika matahari telah kuning. Au qala, atau perawi berkata amsa wa shallal maghrib qabla an yaghib asy-syafaq, dan bersembahyang maghrib sebelum hilang syafaq. Yang ini sebelum lenyap syafaq. Begitu. Kita tengok kalau ada kitab ni hak serupa dengan ni lah, kitab Badrul Majhud ni 169. Cuba kita tengok sini. Qala al-Qari, wa hadha al-hadith hujjatun 'ala Syafi'i wa Malik fi tadyiq waqt al-maghrib. Hadis ini menjadi hujah yang menentang. Hujah ala ni hujah yang menentang, yang tidak membela, tetapi tidak sesuai lah
dengan pendapat Syafi'i dan Malik